Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bertemu dalam siri pelajaran yang kita sambung. Kita sambung pelajaran yang sebelum ini ataupun pelajaran pada tajuk yang sama, namun kita masuk di bahagian yang kedua. Jadi sebelum tu mungkin sama-sama marilah kita syukur kepada Allah sebab Allah panjang umur kita, Allah panjang usia kita, dan Allah masih lagi memberikan kesihatan yang baik pada kita untuk terus berada atas dunia ini, untuk mencari seberapa banyak amalan kita untuk kita bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya-Allah. Okey, apa bang, semua sihat? Insya-Allah nah, sihat, semua sihat belaka, semua masih lagi bersemangat untuk belajar. Namun begitu, pada hari ini sama-sama kita terus mendoakan kesejahteraan dan kebaikan kepada kita semua, agar sentiasa di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran ke-13 kita, iaitu pada bab haji dan umrah bahagian pertama. Jadi mungkin ada pelajar yang telah pun mengikuti pada bahagian kedua. Yang pertama kita dah mengikuti pada bahagian pertama. Jadi pada kali ini kita akan masuk pada bahagian yang kedua, pelajar tingkatan 4. Okay, jadi insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita. Seperti biasa, kita mulakan pelajaran dengan duduk kita dengan tertib dan tenang, baca Fatihah kan, insya-Allah. Okey, sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi, tak apa. Mungkin ada yang dah terus dengan bahagian yang kedua. Yang pertama tadi dah baca, tak apa, insya-Allah yang kedua baca balik, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama kita baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, memastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran telah dipersiapkan. Okey, insya-Allah, dan ikhlaskan hati dan belajar untuk belajar, dan jom fokus untuk pembelajaran bahagian yang kedua bagi haji dan umrah. Sambung muka surat 11, 101 hingga 106. Baik para penonton sekalian, kita masuk pada perbezaan haji dan umrah. Perbezaan haji dan umrah. Sebelum ni kita dah masuk rukun haji dan umrah, perkara wajib haji dan umrah, dan banyak lagi lah untuk bahagian pertama. Okey, baik para penonton sekalian, kita akan masuk kepada perbezaan haji dan umrah. Okey, kita pergi dulu untuk persamaan haji dan umrah pada aspek rukun. Nah, pada aspek rukun, haji dan umrah larangan ihram yang sama. Haji dan umrah mempunyai larangan ihram yang sama dan mempunyai miqat makani yakni tempat yang sama bagi haji dan umrah. Okey, manakala bagi perkara wajib, kedua-dua rukun ataupun kedua-dua ibadah ni mempunyai perkara yang perlu dilakukan sama dua-dua, iaitu tawaf ifadah, tawaf wajib. Tawaf wajib, kemudian sa'i dan bercukur. Kedua-dua ibadah haji dan umrah ada tawaf ifadah, sa'i dan bercukur. Okey, seterusnya tadi persamaan. Perbezaan pula, bagi perbezaan antara haji dan umrah pada aspek waktu. Haji dikerjakan pada bulan haji sahaja. Ingat, bulan haji sahaja untuk ibadah haji. Manakala bagi umrah anytime, pada bila-bila masa sepanjang tahun. Okey, untuk umrah. Manakala bagi perkara rukun, bagi ibadah haji ada wukuf dan wajib bagi para jemaah haji berwukuf. Manakala bagi umrah tiada wukuf, tidak wajib dan tiada rukun pada jemaah umrah untuk berwukuf. Kemudian perkara wajib ada 4 kategori ataupun 4 jenis yang ada perbezaan bagi haji dan umrah. Yang pertama melontar,
yang mana melontar di ketiga-tiga jamrah bagi haji ada, manakala bagi umrah tiada melontar di ketiga-tiga jamrah. Bermalam di Muzdalifah adalah perkara wajib bagi haji, manakala umrah tiada bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Mina wajib bagi haji, di Mina bagi jemaah umrah tiada. Dan melontar di 7 anak batu di Jamrah Kubra adalah perkara wajib bagi jemaah haji, manakala bagi jemaah umrah tiada melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Itu perkara yang menjadi perbezaan antara haji dan umrah. Boleh nampak nah? Nampak, boleh tengok slide Ustaz? Tengok dan insya-Allah buat note sikit dan boleh kita sama-sama hafal untuk amalan kita insya-Allah. Bila masuk exam naik soalan macam ni, satu orang panggil special lah, sebab kita boleh ingat bersama. InsyaAllah amalkan. Bila kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita dapat pergi ke Mekah, kita dapat pergi Madinah, kita dapat buat amalan haji, ibadah haji, kita dapat ibadah umrah, kita boleh amalkan apa yang kita belajar. Okey, itu tadi bagi perbezaan. Perbezaan haji dan umrah. Tadi kita tengok persamaan ada dan juga perbezaan juga ada. Okey, kita akan teruskan dengan jenis haji. Ini khusus untuk haji saja. Jenis haji ada 3 jenis. Ingat, 3 jenis bagi haji. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu', dan yang ketiga haji qiran. Haji ifrad, tamattu' dan qiran. Ingat. Okey, haji ifrad ialah buat haji dulu, mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Buat. Dia bukan serentak dia buat dulu, haji buat dulu, kemudian sambung pula dengan umrah, tapi pada tahun yang sama, dinamakan haji ifrad. Kemudian haji tamattu' ialah buat haji dahulu, buat haji dahulu dalam bulan haji. Dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Ini pada bulan haji, buat umrah pada bulan haji. Sambung ni sambung. Kalau ifrad buat dahulu, kemudian sambung buat haji dulu, lepas tu baru umrah. Tapi kalau tamattu' buat umrah dulu, lepas tu sambung dengan haji pada tahun yang sama. Okey. Kemudian haji ifrad, haji qiran. Haji qiran ialah berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Qiran berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Okey. Garis masa haji tamattu'. Haji tamattu' tadi macam mana? Buat umrah dulu, buat umrah dulu pada bulan haji, kemudian sambung dengan haji pada tahun yang sama. Okey, tengok pada tarikh bulan Zulhijjah, iaitu bulan haji tu. Okey, berihram umrah. Ini melaksanakan umrah dulu, ziarah dulu. Melaksanakan umrah pada 6 hari bulan, 7 hari bulan, kemudian masuk pada 8 Zulhijjah berniat ihram haji. Macam tu. Ini nama haji tamattu'. Okey. Berniat ihram haji di Masjidil Haram, meninggalkan larangan ihram haji pada 8 Zulhijjah. Kemudian 9 Zulhijjah terus melakukan ibadah yang perlu dilaksanakan sebagai seorang jemaah haji, iaitu wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah. 10 bermalam di Muzdalifah, melontar Jamratul Kubra, bercukur, tawaf ifadah dan sa'i. 11 Zulhijjah melontar di ketiga-tiga jamrah, bermalam di Mina. 12 bulan Zulhijjah melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina. Dan pada 13 Zulhijjah iaitu terus melakukan ibadah haji dan melaksanakan bagi kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Itu namanya haji tamattu'. Haji tamattu'. Okey, spektrum ilmu. Tawaf wada'. Tawaf wida'. Tawaf apa? Tawaf selamat tinggal. Tawaf yang last lah, tawaf last. Sebelum pulang dinamakan tawaf wada'. Dilaksanakan di Mekah sebelum balik ke tanah air. Kalau dah sempat buat, boleh buat. Kalau tak sempat, tak apalah nak buat macam mana. Yang penting buat tawaf ifadah tu. Tawaf wada', jika boleh buat, alhamdulillah. Jadi tak boleh, tak apalah. Jadi kan tawaf selamat tinggal. Okey. Ini adalah kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Kaifiat ni apa, cara, kaedah ataupun step by step hari dia, ataupun
perjalanan melaksanakan haji tamattu' itu. Okey, yang pertama itu semestinya niat ihram. Yang pertama tadi tu. Nah, pada 8 Zulhijjah tu. Niat ihram, kemudian melaksanakan perkara-perkara yang wajib sunat semasa ihram, kemudian terus wukuf di Arafah. Bila melaksanakan haji tamattu', wukuf di Arafah, kemudian pada 10 Zulhijjah bermalam di Muzdalifah, kemudian pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah pada hari-hari tasyrik bermalam di Mina, melontar di Jamrah dan bermalam di Mina itulah. Okey. Kemudian pada 13 Zulhijjah tawaf di Mekah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu' ini, kemudian di Mekah juga melaksanakan sa'i dan terus bergunting, bercukur di situ, dan yang terakhir tertib. Nah, untuk bermalam di Muzdalifah dan melontar jamrah di Mina, itulah perkara wajib haji. Kemudian Mekah itu tawaf, sa'i dan bergunting adalah rukun haji. Nah, jadi semua perkara ini perlu dilaksanakan bagi jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu', iaitu melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian sambung dengan haji pada bulan haji dan tahun yang sama. Okey. Ini nak bila hikmah ni dah melah dah. Melah dah nak habis dah. Okey, hikmah haji dan umrah apa dia para penonton, para pelajar sekalian? Yang pertama di sudut rohani. Rohani apa dia? Spiritual kita, dalaman kita. Bila kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, apa yang kita akan dapat? Dapat menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pergi buat haji dan umrah, kita memerlukan pengorbanan yang cukup besar. Terutamanya di sudut kewangan kita, tenaga kita, masa kita. Tapi semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah, menghapuskan dosa dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua, bagi sudut rohani, menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah bagi mencapai kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat haji dan umrah, insya-Allah Allah akan sayang kita, Allah akan kasih kita, dan yang paling penting, kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, dari sudut sosial, bila kita buat haji dan umrah, apa kita akan dapat? Saling kenal mengenali sesama umat Islam, walaupun berbeza bangsa dan negara. Walaupun kita ni berbeza warna kulit, berbeza bahasa, negara berbeza, tapi bila pergi ke Mekah, Madinah, bila pergi ke Mekah terutamanya, bila kita bertawaf, bersa'i bersama-sama, tak kira bangsa, tak kira negara mana, warna kulit, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita boleh nampaklah budaya orang lain macam mana, bahasa orang lain selain daripada kita macam mana, kan? Boleh kenal sama-sama kita orang Islam. Kemudian di sudut politik, menzahirkan kekuatan umat Islam, yang mana bila kita tengok kalau bulan haji, Masya Allah, berjuta-juta orang akan berkumpul di Mekah, dan kita boleh nampak berjuta orang akan tawaf di Mekah, di Kaabah. Masya Allah, Alhamdulillah, nampak kekuatan umat Islam yang cukup besar. Dakwah, menyemarakkan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam, dan dari sudut ekonomi, meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji, supaya dana umat Islam meningkat. Sebenarnya bila kita menabung di tabung haji, bukan sekadar untuk diri kita. Bila kita simpan duit di tabung haji menggunakan dana yang kita beri sebagai simpanan untuk dijadikan sebagai sumber pelaburan. Bila melabur, maka keuntungan daripada pelaburan tersebut akan dapat dijana melalui tabungan kita, dan tabung haji akan menguruskan dana tersebut bagi pembangunan ekonomi umat Islam itu sendiri, dan meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baharu bagi umat Islam secara khususnya. Itu pentingnya bagi kita umat Islam dalam menyediakan tabungan di tabung haji, meningkatkan ekonomi kita secara tak langsung, dapat membantu saudara-saudara kita yang lain dengan
dengan platform tabung haji yang ada sekarang ni, insya-Allah. Okey, boleh dapat insya-Allah no. Kalau untuk siri ataupun bahagian ini dia agak pendek sikit. Namun begitu kita boleh dapat lebih mudah dan lebih faham, sebab tak banyak sangat. Macam tu cerita dia. Okey. Jadi Ustaz rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita pada kali ini untuk tajuk haji dan umrah bagi pelajaran ke-13 tingkatan 4 terutamanya. Namun begitu kita sebagai orang awam juga boleh mendapatkan ilmu tersebut sebagai amalan dalam hidup kita, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan dari Ustaz sendiri. Insya-Allah jangan lupa like, subscribe dan kita sebarkan kebaikan bersama #sebarkebaikan. Kita jumpa lagi. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.